Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan malam ini fokus kita masih di negeri Selangor dan kemelut krisis kepimpinannya. Dalam konteks itu, saya ingin terus bersama dengan rakan saya di Kini Trending untuk melihat apa yang gempar hari ini dengan pelbagai keputusan yang dikeluarkan dan tiba-tiba tak betul dan apa yang betul sebenarnya. Terus bersama dengan Kini Trending. Cik Ken, terima kasih. Sebenarnya apa yang viral di media sosial ketika ini mengenai isu ini adalah kononnya melalui risalah bercetak, ya, ada kononnya risalah ini membongkar segala ketidakbenaran, ketidakjujuran Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim ni. Dan laman web mynewshub.my beberapa jam lalu ia telah memuat naik snapshot risalah 4 muka dengan tajuk besar Selangor dalam krisis itu. Dan risalah ini turut menyenaraikan isu-isu yang dikatakan belum diselesaikan oleh Khalid, termasuk isu kutipan sampah sarap. Dan di samping itu, ya, kronologi kes pelupusan hutang berpuluh juta ringgit turut didedahkan yang kemudiannya turut dikaitkan dengan perjanjian air, projek lebuh raya tol Kidex sehinggalah kontrak pembangunan hartanah. Balas seterusnya, surat khabar rasmi PAS iaitu Harakah hari ini juga telah menafikan laporan yang kononnya Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim telah masuk PAS. Dan bercakap mengenai krisis Selangor ni, ya, sememangnya ia mengundang pelbagai reaksi di media sosial. Dan melalui hashtag MB Selangor di Twitter dan Facebook hari ini, rakyat negeri Selangor sendiri menyuarakan rasa kecewa mereka dengan situasi pentadbiran kerajaan negeri ketika ini, tetapi masih mengharapkan agar agenda membela kebajikan diutamakan. Okay. Ahmad Haikal melalui Kemas Kini FB berpendapat perlu ada perbincangan dalam pakatan sebelum sebarang tindakan dibuat atas persetujuan bersama dan sepatutnya tidak ada pihak yang disisihkan. Anwardi Abdul Satar bersetuju dengan tindakan Esko PAS yang hadir mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Selangor pagi tadi, memandangkan parti itu hanya akan bermesyuarat untuk sebarang keputusan pada Ahad. Samsul Nizam berpendapat pakatan kini perlu menstabilkan pentadbiran dan membuktikan mereka masih relevan untuk mentadbir negeri. Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim hari ini cuba meyakinkan rakyat Selangor agar bertenang kerana pentadbiran kerajaan negeri berjalan seperti biasa, manakala agenda membela kebajikan untuk rakyat akan diteruskan serta diutamakan. Baiklah, itu dia suara-suara rakyat negeri Selangor mengenai isu kemelut di Selangor ini, Cik Kem. Terima kasih banyak kepada rakan saya di Kini Trending dan saya nak memperkenalkan tamu saya pada malam ini, Dr. Amir Saifudi, paling hampir dengan saya, pengarah Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya atau nama yang lebih dikenali sebagai UMCDEL, dan kita juga ada Profesor Dr. Mak Fuad Mak Jali, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Saya rasa dalam kebanyakan yang disebut di media sosial itu, yang paling menggemparkan tadi apabila dikatakan bahawa Tan Sri Khalid memohon untuk masuk PAS dan itu sedang dipertimbangkan, tetapi itu kemudiannya ditarik balik oleh beberapa agensi dan sebagainya dan dikatakan tidak benar. Tapi ia memberikan pelbagai kesan kepada masyarakat di Selangor dan di luar Selangor dalam konteks ini, kerana sebarang maklumat yang keluar dalam isu yang amat diikuti ini akan memberikan impak kepada persepsi dan juga pemikiran. Misalnya, dalam konteks itu, nanti kita akan ke talian bersama Profesor Dr. Kamruzaman Yusof, pengasis politik, untuk melihat tentang aspek jika ada sejauh mana kita nak menilai desas-desus tentang PAS dan juga kedudukan Menteri Besar Selangor. Tapi sebelum itu saya nak pergi ke UMCDEL dahulu, kerana baru-baru ini, tidak berapa lama saja dulu selepas habisnya setahun selepas PRU 13 diadakan kajian seperti biasa dilakukan oleh UMCDEL tentang pilihan raya dan demokrasi itu setahun selepas, maka ia melihat kepada keadaan di Selangor dan bagaimana penerimaan rakyat terhadap kuasa-kuasa politik yang ada. Kalau saya tidak salah, saya petik daripada kajian itu adalah sokongan yang diberikan daripada tinjauan itu terhadap Pakatan Rakyat turun daripada 50 ke 35% berbanding ketika PRU 13.
Tapi yang hilang 15% itu tidak sepenuhnya menuju kepada kerajaan pembangkang di Selangor, iaitu ataupun kuasa pembangkang di Selangor, iaitu Barisan Nasional, yang hanya mendapat kenaikan 10%. Selainnya, termasuk 15% yang tidak mahu memberikan sebarang reaksi dan jawapan terhadap soalan kepada situasi di Selangor, ia membentuk lebih kurang 40% mereka yang berada mungkin di kelompok tengah. Jadi, jika ini dilakukan kembali kajian yang serupa, trend dan pandangan doktor dalam hal ini? Ya, saya melihatkan itu sebenarnya adalah isyarat kepada Pakatan Rakyat yang memerintah negeri Selangor pada hari ini. Pada masa kajian yang kami laksanakan itu belum lagi timbul isu berkaitan dengan MB. Jadi saya merasakan itu isyarat yang kita katakan paling jelas daripada rakyat. Mereka melihat tentang prestasi semasa parti-parti memerintah. Kalau menghadapi masalah-masalah tertentu, itu yang harus diberi perhatian. Kerana itu melambangkan, kita kata melambangkan sebuah kerajaan, adakah mereka efisien, adakah mereka dapat melaksanakan pembangunan. Dan kita juga harus ingat Selangor ini dari segi celek internetnya, dari segi kawasan bandarnya, mereka amat, kita katakan amat peka kepada sebarang bentuk perubahan. Jadi isyarat itu saya rasa perlu difahami oleh pihak yang memerintah pada hari ini. Kerana kalau mereka nak meneruskan kesinambungan lagi, mereka juga mesti melihat sokongan rakyat itu, dan dia sentiasa berubah berdasarkan kepada isu, sentiasa turun naik. Jadi kalau kita nak mengekalkan sebuah kerajaan yang efisien, yang lebih baik, perkara itu sebenarnya harus diberi perhatian, harus menjadi keutamaan kepada pemerintah Selangor pada masa ini. Kajian yang dilakukan UMC dah sentiasa bergerak mengikut peti undi, pola pengundi dan sebagainya. Dan mungkinkah juga ada sedikit imbauan gerakan kajian ataupun kajian move ketika kajian terakhir itu dilakukan? Sedikit sebanyak dia, kita katakan memberikan kesan. Tapi kita harus ingat dalam pergerakan politik ini, pergerakan isu, banyak yang boleh kita campur gaulkan. Kalau kita nak tahu dengan lebih detail, mungkin kita beri keutamaan kepada satu perkara tertentu. Saya merasakan itu bukan penentu utama, tapi sedikit sebanyak memberi kesan kepada apa yang berlaku pada hari ini. Profesor Dr. Muhammad Fuad, kalau melihatkan apa yang dikaji oleh UMCDAL itu, ditambah pula dengan pemerhatian di lapangan oleh pasukan Profesor sendiri ketika PRU 13 itu, bagaimana cerapan Prof secara ringkas terhadap penurunan trend sokongan itu dan juga isu yang sedang berlaku sekarang? Saya melihat apa yang berlaku, trend yang berlaku pada PKR sendiri nampak memang penurunan. Saya membuat sikit perhatian di lapangan itu di Kajang dan juga Bangi. Kita menanyakan beberapa yang hardcore penyokong PKR. Mereka merasa kecewa dan merasa tidak puas hati mengapa benda ini berlaku. Kalau dulunya mereka memang menyanjung Tan Sri Khalid ni, pemilihan, malahan mereka mengatakan tanggungjawab Khalid membawa kemenangan PRU 13 pada PKR di Selangor ni ialah sikit sebanyak ataupun semuanya ialah berdasarkan Tan Sri itu sendiri. Kita tidak dapat lari daripada berbincang tentang satu aspek demokrasi, iaitu kematangan demokrasi di negara kita dalam segi proses, itu kajian pilihan raya itu, tetapi juga dalam aspek pengundi dan masyarakat, pemikiran dan juga kematangan parti politik. Itu saya nak gabungkan dalam segmen berikutnya ini, selepas ini, dan anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali membincangkan perkara ini. Di mana ukuran kematangan demokrasi, berpolitik dan juga masyarakat sivil dalam isu yang sedang berlaku di Selangor ini. Ini kerana ada yang berpendapat bahawa ia tanggungjawab masyarakat dan pengundi untuk mengundi mungkin 5 tahun sekali maksimalnya, dan ketika di antara jarak itu, ahli-ahli politik dan parti-parti politik lah yang menentukan. Tapi dalam kurun ke-21, di mana suara masyarakat dan penduduk setempat tidak hanya boleh dibatasi dengan hanya pemilihan berkala, boleh disuarakan dalam pelbagai saluran misalnya, itu yang kita nak perhatikan. Dan ada pusat kajian seperti di Mesti Melaya dan juga di UKM yang mengkaji tentang suara-suara rakyat ini. Tetapi sebelum saya meneruskan tentang soalan kepada kedua penyelidik kita tentang kematangan, saya nak bersama dengan Profesor Dr. Kamruzaman Yusof, pengasis politik, dan saya nak bertanyakan soalan khas tentang faktor parti ataupun PAS dalam krisis yang berlaku di Selangor ini. Assalamualaikum, Prof.
Ya, Assalamualaikum. Prof, bagaimana reaksi awal Prof tadi bila tiba ura-ura mengatakan bahawa Tan Sri Khalid memohon untuk menyertai PAS? Saya rasa sebagai seorang rakyat Malaysia, dia bebas untuk memohon menjadi ahli mana-mana parti politik. Ya. Ya, itu satu perkara yang tidak dapat dielakkan di dalam sebuah negara demokrasi. Ya. Tapi kita melihat sekarang ni PAS seperti mempunyai strategi yang tersendiri, tidak mahu memberikan kata putus ya terhadap permohonan Khalid itu. Sehingga pada masa ini saya rasa mungkin sebahagian besar daripada mereka masih lagi cuba untuk meneruskan hubungan yang baik dengan ahli Pakatan Rakyat yang lain, kerana kita tahu memang PKR Tan Sri Khalid adalah pernah menjadi ahli PKR sebelum daripada dipecat. Jadi itu keadaan yang kita masih menunggu dengan penuh debaran, terutamanya menunggu tarikh 17 hari bulan Ogos. Prof, telah timbul sangkalan terhadap permohonan Tan Sri Khalid itu, tapi pada pembacaan Prof yang hampir dan ada maklumat mungkin dari dalam dan penyelidikan dan sebagainya, apa kemungkinan untuk perkara itu terjadi? Saya rasa seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan untuk PAS menerima Tan Sri Khalid pada masa ini agak sukar. Kerana ia akan dilihat sebagai rakan yang tidak berpegang dengan janji dan cuba menangguk di Aikro. Jika sekiranya PAS mahu menunjukkan keikhlasannya, PAS perlu mengambil tindakan yang lebih strategik. Sebagai contohnya, pertama tidak menerima permohonan Tan Sri Khalid, satu, dan yang kedua cuba sedaya upaya untuk meneruskan hubungan baik dengan Pakatan Rakyat ini dengan apa cara sekalipun. Prof, apa yang menghalang? Apa yang menghalang itu dilakukan dengan segera? Kerana timbul permintaan daripada DAP misalnya untuk semua Exco PAS yang ada dalam barisan Exco Selangor itu tidak menyertai mesyuarat pada hari ini. Tapi itu tidak dipenuhi dan telah pun berlaku dan berlangsung misalnya. Ya, itu yang persoalan besar yang timbul sekarang ini ialah nampaknya pimpinan PAS di Selangor terutamanya mereka masih berpegang dengan arahan daripada Majlis Syura Ulama yang bersidang pada minggu lepas, iaitu yang pertama kerana Tan Sri Khalid tidak patut dipecat kerana tidak terdapat bukti-bukti beliau telah melakukan pecah amanah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi saya rasa prinsip itu dipegang oleh pimpinan PAS di Selangor dan terus menerus menyertai kerajaan Selangor walaupun berlaku serba sedikit kita panggil keretakan dari segi hubungan dengan Pakatan Rakyat, terutamanya selepas daripada pemecatan beliau dan juga warning yang dikeluarkan oleh DAP iaitu supaya tidak menyertai mesyuarat pada hari ini. Tetapi kita perlu juga lihat juga seorang lagi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun Exco daripada PKR, iaitu YB Roziah yang masih lagi belum menentukan sikapnya. Itu pun saya rasa itu satu perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Soal paksi sokongan tu Prof, kerana susunan kursi itu begitu hampir 15 untuk PAS dan hanya 12 untuk Pembangkang ataupun UMNO dan 14 untuk PKR dan 15 untuk DAP. Tapi dengan pemecatan Tan Sri Khalid, maka imbangan itu semakin berubah dan satu atau dua kursi berubah pun jika sokongan padu daripada PAS itu tidak bersama Pakatan Rakyat dan gabungan Pakatan Rakyat, itu yang menimbulkan persoalannya. Tapi soalan saya pada Prof, melampaui percaturan kuasa, apakah kesannya kepada pandangan dan persepsi masyarakat terhadap peranan PAS dalam isu ini? Saya rasa pada masa ini memang masyarakat nampaknya mempunyai sikap yang bercampur-campur ya. Bahagian daripada mereka terutamanya rakyat umum, oleh kerana seperti yang disebutkan oleh saudara tadi, oleh kerana pengaruh daripada media sosial, pengaruh daripada kebebasan menyampaikan hujah dan pandangan itu, terutamanya di kalangan pimpinan PAS, kita dapati sehingga timbulnya sedikit, kalau boleh saya sebut, kecelaruan pemikiran di kalangan masyarakat umum. Ini saya rasa satu perkara yang tidak dapat dielakkan kerana
PAS tidak menguasai media Prima sebagai contohnya, ya, media perdana, dan tidak dapat memberikan ulasannya yang sepatutnya. Itu satu. Dan yang keduanya ialah apabila kita lihat kepada perkembangan yang berlaku juga, dan satu pandangan yang suka saya sebut ialah daripada Suruhjaya PAS Selangor. Saya baca tadi dalam dalam internet, dalam Facebook, dia kata, mengapa kami terus-menerus memberikan sokongan kepada Tan Sri Khalid ialah kerana untuk mengelakkan daripada pengambilan UMNO yang mempunyai 12 adun itu daripada mereka masuk dan menyertai Tan Sri Khalid. Ini satu perkara yang saya rasa tidak mustahil berlaku, kerana seorang manusia apabila mereka ditekan dan desperate, tidak mustahil beliau akan melantik exco daripada kelompok-kelompok lain, terutamanya daripada pembangkang UMNO, untuk meneruskan kerajaan yang ada pada hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Sebelum saya pergi rehat, saya nak curi masa sedikit. Adakah ini proses kematangan, proses yang mungkin tidak pernah berlaku pada PAS, misalnya terpaksa memikirkan perkara ini, begitu juga dugaan kepada gabungan Pakatan Rakyat ini? Ya, saya rasa ini satu perkara yang kita katakan, yang seperti yang disebutkan jugalah, kematangan berpolitik. Tapi kalau kita lihat berdasarkan sejarah, sebenarnya pergolakan dalam sebuah kerajaan, pertukaran di tengah jalan ini berlaku tahun 61 umpamanya di Terengganu, tahun 77 di Kelantan, yang terakhir sekali di Perak. Jadi perkara itu sebenarnya kita katakan satu perkara biasa dalam proses politik apabila mereka menghadapi masalah. Jadi harapan saya perkara ini ditangani dengan lebih baik oleh pihak-pihak parti-parti berkepentingan tadi. Saya nak ke waktu rehat yang terakhir, tapi apabila kembali nanti kepada Prof. Dr. Muhammad Fuad, apapun akhirnya hakim dalam konteks demokrasi adalah rakyat. Dan rakyat di Selangor dan Lembah Kelang misalnya, ada pelbagai isu yang bagi mereka lebih penting daripada percaturan kuasa. Air misalnya, kesesakan lalu lintas dengan pembinaan projek-projek dan sebagainya. Jadi jika kita imbangkan dan letak sebelah menyebelah, bagaimana rakyat akan berfikir tentang perkara ini, dan mungkin itu kajian yang menarik untuk dilakukan. Kita bincangkan selepas ini. Selangor, negeri yang begitu terpenting dalam aspek ekonomi, pembangunan, industri dan sebagainya, malah pendidikan bagi seluruh Malaysia. Dan dalam konteks ini, hari ini kita diberitahu bahawa jangan bimbang tentang pentadbiran Selangor, ia akan berjalan seperti biasa. Tetapi dalam perebutan kuasa, kebimbangan itu akan timbul kerana pelbagai isu yang masih lagi membelenggu, seperti isu air dan kerisauan tentang air, dan begitu juga tentang masalah lain yang masih berterusan, seperti kesesakan dan sebagainya. Dalam konteks itu, bagaimana masyarakat akan membaca pertikaian kuasa yang ada itu berserta dengan, kerana mungkin politik boleh memisahkan, ini hanya naik dan turun politik dan itu perkara biasa. Tapi bagi masyarakat, pada waktu seperti ini, sometimes timing is everything, kata orang putihnya. Pemilihan masa untuk perkara ini berlaku juga perlu dilihat dalam aspek strategiknya persepsi pengundi. Prof. Yalah, ini kalau kita lihat macam tadi, demokrasi itu memang rakyat memilih kerajaan, rakyat meletakkan sesuatu kepada kerajaan. Sudah tentulah isu-isu yang hampir pada mereka yang patut kita selesaikan. Mungkin bagi mereka isu-isu menteri besar ni satu yang amat penting pada mereka, sebab mereka hendakkan kalau bersatunya stabilnya pucuk pimpinan kerajaan negeri itu, maka apa isu-isu dapat dijelaskan dengan baik. Apa yang saya lihat di dalam pengamatan kita bahawa dia melihat Tan Sri ini seorang yang turun padang, yang memberi satu program yang melihat kepada rakyat. Contohnya air. Air dalam kajian kita di Kajang, masa Pilihan Kajang, mereka amat bersetuju bila Menteri Besar Tan Sri menentangi penjanjian air itu, kerana ini hak kami, kita tidak mahu lagi tidak air, tidak apa. Begitu juga dengan infrastruktur sampah sarapnya. Jadi mereka tidak mahu bertelagan itu berlanjutan. Prof, kalau saya boleh potong, adakah dalam konteks ini, kalau saya pergi ke media sosial, Twitter, Facebook dan sebagainya, masih ramai yang mengungkap Tan Sri Khalid sebagai mempunyai nilai korporat. Maka jika itu memberikan beliau sokongan, kerana itu membawa imej
membuat keputusan profesional, mengikut peraturan dan sebagainya. Adakah pemandangan politik pada persepsi masyarakat itu membabitkan bahawa mereka masih kurang percayakan ahli politik dan masih menekankan pada kualiti-kualiti seperti yang dipadankan dengan imej Tan Sri Khalid? Actually apa yang dikehendaki oleh rakyat ini berdiri seiring, ya, seiring kematangan daripada wakil rakyat ataupun pemimpin itu dikehendaki, di samping input-input daripada rakyat di bawah ni. Kalau kita kematangan satu individu ataupun kelompok itu bergantung kepada macam mana mereka melihat, ya, apa yang disajikan oleh pucuk pimpinan, macam mana program-program dilanjutkan. Sebab apa kematangan macam mana mereka boleh menangani isu-isu semasa. Okay. Ya? Lagi apa yang kita lihat bahawa inilah yang membentuk, ya, proses pembelajaran itu, pengetahuan dan ilmu-ilmu lah yang kita lihat bahawa kematangan itu boleh kita ukur sebenarnya. Doktor, bolehkah kita keluarkan komen dan mengambil kira inklusifnya pandangan terhadap pandangan masyarakat sivil itu, kerana di Lembah Kelang dan di Selangor juga banyaknya institusi-institusi pendidikan. Jika rakan penyelidik yang suka memetakan GIS itu, tentunya kita boleh bincangkan lebih terperinci, tapi hakikatnya gedung-gedung ilmu, universiti penyelidikan ataupun RU dan PTA terkemuka terletak banyak di kawasan ini. Jadi parti politik dan ahli politik juga tidak mengatakan bahawa ini hak mereka untuk memilih, kerana tentunya suara masyarakat sivil juga ingin memberikan pandangan dan kritikan mereka terhadap perkara ini. Ya, saya nampak kalau kita lihat berdasarkan Selangor, Kuala Lumpur itu sendiri, masyarakat sivil juga penting kan, bagaimana mereka memberi tafsiran, bagaimana mereka memberi pendapat tentang sesuatu perkara. Tapi satu perkara yang saya nampak agak kritikal juga di sini adalah berkaitan dengan persoalan, kita katakan, pengundi masyarakat itu sendiri. Mereka juga harus tahu hak mereka. Kalau dalam konteks pilihan raya umpamanya, hak mereka kebiasaannya adalah untuk, kita katakan, memilih parti, memilih calon. Tapi kalau berdasarkan kepada proses pentadbiran, hak untuk menentukan siapa yang akan mentadbir lebih kepada persoalan parti politik. Siapakah yang akan mereka lantik, siapakah yang akan menjadi pemimpin mereka. Jadi bagi saya persoalan ini, pertukaran pemimpin itu mungkin boleh berlaku, akan berlaku dan seterusnya. Dan apa yang saya sebutkan tadi, dalam segi sejarah pun berlaku pertukaran di, kita katakan, separuh jalan. Jadi sepatutnya perkara ini juga diberi perhatian. Masyarakat, mereka juga bersuara, mampu menyatakan tentang sesuatu perkara. Mereka juga harus lihat tentang peranan parti politik. Parti politik sudah tentulah akan memilih ketua yang efisien, ketua yang boleh melaksanakan tugas dengan tanggungjawab yang baik. Jadi itu juga harus kita lihat, hak parti menentukan kepimpinan juga satu perkara yang penting. Yang tak sempat dan bincangkan itu adalah penjelasan, ketulusan dan keterbukaan dalam membincangkan sebab pertukaran dan sebagainya. Itu kita akan ambil episod yang lain. Terima kasih kepada Prof dan Doktor. Terima kasih kepada anda yang telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awal ini ada, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, ataupun terus kepada aplikasi Mudah Alih di iOS dan Android untuk anda menonton episod seperti Agenda Awan ini secara langsung di gadget Mudah Alih anda. Sekian, selamat malam, terima kasih, jumpa lagi.